Okay. So nanti nak cakap boleh, nak komen pun boleh, saya baca. So ni first kali contoh bila price dia naik daripada dia buat uptrend kan. Hilang pula. So mesti kita nak cari sell, betul tak? So biasa kalau nak cari sell kita akan buat rejection SNR untuk kita tahu dekat mana last dia reject. Betul. Kat sini kan SNR kan. So bila dia reject, biasa kita tunggu SNR, lepas tu tunggu engulfing, baru kita nak sell jauh. Tapi kalau ni dia sebenarnya kita boleh pakai untuk hint lah sebagai sell awal. Contoh candlestick. Candlestick ni yang kita kena, siapa conteng Okay, jap. Buang dulu. Okay, untuk candle sell, make sure dia buat satu, dia buat candle bullish sebab dia ada uptrend tengah menaik. Okay, lepas dia buat bullish, make sure lepas dia buat bullish tu dia buat candle bearish. Maksudnya candle menurun lah. Kecil candle bearish lah. Okay, maksud candle ni, candle engulfing mesti kanan makan yang kiri. Tapi yang ni, kita nak kiri ni, yang bullish ni, makan yang kanan. Make sure yang kiri tu makan yang kanan. Saya tulis Ataupun kalau korang kenal mestilah nama candle ni sebagai candlestick harami. Kanan makan yang kiri makan kanan. Kiri makan candlestick kanan. Okay clear yang makan-makan ni, kiri kanan ni. Clear je. Okay, so ni shadow lah, tak kisahlah. Tapi saya tekankan fokus kat body je. Shadow ni tak kisah panjang ke pendek ke tak apa. So delete lah shadow tu. Saya delete. Okay, lepas dia buat candle ni adalah satu hint lah untuk dia pertukaran sell. Tapi dia ada next confirmation. Lepas dia bagi hint, kita tunggu. Dia bagi confirmation ke tak? So first kali, marking dulu highest dengan lowest dia, body ni. Okay, so kita ada satu zone. Lepas close je candle ni, barulah nama ni candle ni sebagai candlestick harami. Lepas dia buat candlestick harami ni, kita tunggu satu lagi candlestick. Next candlestick, make sure dia break candlestick harami ni. Siapa kalau korang panggil ni sebagai engulfing lebih daripada 2 candlestick lah. Betul kan? Okay. So bila dah ada satu confirmation, kiranya candle yang bearish ni makan candle harami satu set ni, barulah kita akan entry. Maksud kita akan cari zone untuk kita sell. So cara nak marking, kita akan fokus satu candle ni je. Low risk lah kiranya. Kalau nak marking sampai satu semua ni boleh je. Tapi besar lah zone kita. So kita nak satu candle ni kita marking rectangle 50% adalah tempat kita entry. 50% dengan 75%. Ni kawasan-kawasan entry lah. Ni candlestick sell. So clear tak? Yang candlestick ni clear tak? Jadi kita tengok contoh. Yang ni saya bagi tahu macam ni je lah, bentuk-bentuk dulu. Dia kalau macam ni dia kena close dulu lah body kena close dulu lah. Make sure yang ni close dulu, siap dulu. Jangan biar dia tak close. Kalau dah close baru kita tahu. Kalau tak close, dia dah break tapi dia masuk dalam, dia tinggalkan shadow je kat luar. Tak break lah kiranya. Kita tak nak shadow, kita nak body sebab body adalah harga sebenar. Cikgu, ni sesuai untuk time frame besar ke kecil ke semua boleh? Semua boleh time frame. Kalau time frame kecil scalping, time frame besar boleh, tak ada masalah. Tapi besar boleh lagi lah. Besar lagi okey lah sebab besar solid dia kan. So okay, faham yang tu Okay, baik. So kalau macam sell, okay, bila kalau trending sell, maksudnya last candle mestilah candle sell. Candle merah lah sell. Okay. So lepas dia buat candle sell, next dia buat candle buy, candle bullish. Okay, ni adalah candle bullish. Sekejap. Okay dah, dia buat candle ni, maksud kita tengok dia hint dia buat candle harami ke tak. So maksudnya kalau candle kanan kiri ni, candle kiri ni, bearish ni, memakan candle kanan. So ini adalah candle harami, betul tak? Okay, lepas dia buat candle harami, kita marking. Okay, sini adalah satu zone dia lah, highest lowest. Next candle, lepas dia dah open candle baru, make sure next candle dia kena makan semua. Maksudnya kalau makan ni mesti candle bullish. Okay, dia makan semua ni, make sure dia break lah. Break dekat sini, break body.
Jangan shadow lah. Shadow kita tak nak. Kita nak body. Fokus tu. Ingat tu je. Fokus body. Ni SOP dia lah. Confirmation. Sebab kadang-kadang orang tahu memang ini harami. Kadang dia orang makin-makin fail lah. Tak jadilah. So kalau nak solid. Inilah cara yang solid. Yang saya perasan lah. Yang saya dah tengok. Mostly pergi tu pergi. So lepas dia dah buat macam ni. Dah confirm dia dah break yang ni. Barulah kita akan cari retracement untuk kita buy. So kalau nak paling senang, pakai cara saya ajar tu lah, pakai cara marking rectangle. Sini tarik highest, shadow sampai lowest. So 50% tu adalah kawasan kita entry. Silang tengahilah 50% kita untuk kita entry lah. 75 untuk entry. Untuk buy SL, kalau dia break bawah ni, body dia break, cut loss je. Okay, kita tengok contoh lah, senang. Ni macam penerangan candlestick je. Okay. So kita tengok contoh candles yang ada. Ni tadi saja. Soalan lalu tu boleh lah. Okay, ni pair Euro AUD. So nampak tak, bila price naik terlalu tinggi, apa yang kita cari? Kita cari pattern harami dulu. Ni kan pattern harami. Maksudnya candlestick yang kiri ni makan yang kanan ni. Nampak obvious kan? Dia makan body kan? Shadow tu tak kisah. Hiraukan je shadow. Takut pening kepala kan? So kita tengok yang body tu. Body kiri makan body kanan. Kalau engulfing body kanan makan body kiri. Ni kita dah harami ni. Kiri ni makan yang kanan. So dah ada ni. Next candle kita tunggu dia break ke tak body semua ni. Kalau kita marking. Sekejap Okay, ni harami punya body. Inilah body yang bullish ni kita marking. Next dia buat candle harami satu set ni. Next candle dia buka candle ni. Make sure tunggu dia close dulu. Kalau dah close macam ni, dia makanlah candle yang bullish ni. So ini sebagai confirmation lah untuk dia betul-betul turun. So bila dia dah turun macam tu, kita akan sell dekat separuh daripada candlestick yang memakan. So tarik sini highest, lowest dia dekat bawah. So 50% kat sini tengah ni, 75 kat sini. So ini adalah kawasan kita entry. Sini lah. Itu paling safe lah kiranya. Kalau nak macam tak nak tunggu dalam ni, nak entry kat sini terus pun boleh. Dekat bila dia retrace, agak-agak dia dah naik retrace kat sini, entry je lah kan. Tu low kita kena separate lah, low risk, medium risk dengan high risk. Sini kalau nak entry sini boleh, tak ada masalah. Kalau sini ni pun rezeki lah kalau dia masuk zone. Kalau tak masuk dia jurnam terus. Yang penting nampak lah, yang penting gini adalah candlestick yang kita boleh pakai untuk kita sell. So far ada soalan tak? Clear tak? Kalau cara TP Yang tu zone tu makna zone tu ambil body je kan? Body je. Sebab kita nak tunggu dia break body. Ni Yang zone Haramis tu zone ambil body je kan? harami ni ambil body je, jangan ni je. Okay. Sebab kita nak tengok dia break body ni, bukan break shadow ni. Okay. Tapi kalau harami tu boleh combine dengan Fibo je kot. Fibo saya tak try lagi. So kalau TP tu saya ajar pakai ni lah momentum. So kalau buka line chart sini kan momentum H4 kan. Tarik sini. Tu kalau versi H4, kalau time frame kecil tu kena check lah multi time frame. Kalau sekarang ni dia pergi H4 punya. So kita cari lagi candle yang macam tu. Cari kat sini ada tak? Kalau sini, okay nampak ni dia buat candle harami kan. Yep. Okay, tapi next candle kat sini dia tak makan sampai habis, betul tak? So tak valid. Kita tak nak setup macam tu. Kena full setup lah. Kita nak dia makan semualah candle yang panjang bullish ni dia makan. Tu okay. So kita tengok kalau ada lagi kat pair apa Tengok Yang gold yang tadi cikgu share tu ada? Gold ada dekat H1. Kat ni Okta ni tak nampak sangat. Sekejap tengok dulu. Mana H1 tadi lah. Kat ni apa? H1 ke time frame apa ni? Oh ni EA patutlah. Okay. So time frame H1 dekat sini tadi saya sell. Dia buat satu candle ni. Body tau, saya fokus kat body. Body ni dia besar lagi daripada body ni. Nampak dia macam makan kan. So sini kita confirm okay ni sebagai harami. Cuma dia body dia lah pendek sikit. Okay lepas tu
lepas dia buat setup ni, candle yang bearish ni dia makan sekali semua satu set Harami ni. So saya entry lah dekat dalam satu zone ni, dekat sini kita marking 50%. So entry kat 50 dengan 75. Situlah kawasan entry. So tariklah sampai atas. Cuma tadi float sikit lah sebab dia float atas ni, tapi biar je lah sebab dia tak close lagi candlestick. So kalau letak SL tu memang kena dulu lah SL sebelum dia tunam. Lepas tu saya akan biasa setup saya akan tunggu break body. Saya tak jarang lah pakai SL ni. Break body, kalau dia break atas macam ni, barulah saya cut loss. Okay, clear yang ni? Clear you. So dia dah buat yang setup tu, sekarang dia buat yang gaffing. Maksudnya setup ni dia first, dia buat nombor 1. Lepas tu yang ni dia baru jadi second. Biasanya macam tu lah yang saya nampak. So atas bawah kita makan. Boleh lah makan atas bawah ni, dah makan sekali. Kalau korang nak sell kat sini, boleh lah kot makan sell sekejap. Sebab dia dah break sini kan. Sini kan support momentum ni. Dia break kawasan yang berat. Sepatutnya dia kena reject tadi, tapi dia break. So potensi lah dia nak junam balik tu. Unless kalau dia lepas dia tiba-tiba dia cacat kan, tiba dia naik dia break atas balik. Tu cacat tu dah lain lah. Dia break atas ni. Cuma H4 lah, H4 tak ada setup lagi sekarang. H4 yang kalau ni yang gaffing sell biasa. So sangat takut dia junam lagi lah. Sebab hari ni pun market US tutup kan. So slow sikit lah market. Betul tu, seru. So kita tengok kalau ada lagi. Time frame kecil. Time frame kecil pun banyak je. Sekejap Kat sini kau nampak tak ada satu candle. Ni macam scalping lah sebab M30 kan. Sini candle yang bullish makan candle bearish, betul tak? Yup. So lepas dia makan, kita tunggu. Okay, ni dah hint dia, bukannya confirmation. Okay, lepas dia bagi confirmation, yang confirmation dia sebab dia break body bullish ni. Kita makin body dia highest dengan lowest. So sini body. Dan dia break body yang bullish ni. So bila dia break, kita confirmation dia dah ada. So kita akan marking dekat kawasan yang punca yang break tu. Kira sinilah kita akan marking untuk sell. So 50% ni cara paling senang lah. Korang nak marking cara sendiri boleh, tak masalah. Okay, macam tu lah kita akan entry sell. So junam. So dapatlah scalping untuk versi M30. TP korang pakai SNR momentum. Okay lah, clear yang ni. Dapat tak? Clear you. Dapat. Okay. Kena practice lah besok. Practice. Pagi. Pair lain, try kat pair lain dulu lah. Pair ni biasalah ganas kan. So macam jika jika H4 okay, macam saya buy dengan sell tadi, dia ada 2 reason tu sama. Saya tunjuk dah kat group. Okay, semalam dia buat candle sini kan bearish, dia dah turun dah. Lepas tu bearish ni dia memakan candle bullish. So ni adalah Harami set lah, satu set candle Harami. So dah ada satu hint lah, bukannya confirmation. Okay, lepas dah ada hint, kita tunggu confirmation. Next candle yang bullish ni break candle Harami. So dah ada confirmation, betul tak? Bila dah ada confirmation, kita fokus dekat candle punca. So highest dia shadow lah kita marking, highest sampai lowest. Tarik 50%, 50% tak keluar pula. Okay, situ. So dia area di situ lah kita akan buy. So saya buy kat sini tadi. So dia dah naik sampai sini, dia naik. Saya close lah sebab saya time ni waktu H4 nak close. So saya fikir balik, saya tengok dekat atas tu, sini kan ada satu candle bullish makan candle ni, betul tak? Nampak besar sikit kan? So saya alert lah, macam bahaya nak hold sebab kalau ni dia close bearish, automatic kita tahu dia makan body ni, betul tak? Body Harami dia makan kan? Dia kira confirmation lah untuk sell kan? So saya close kat sini. Lepas candlestick H4 dia dah close body, barulah kita nampak boleh sell lah. So saya terus sell kat sini sebab dia tak naik 50%. Saya tunggu tak naik pun kan, tak kena PO. Saya saja tak PO atas ni, 50% tak kena. Tarik 50% dia sikit lagi. So macam agak-agak macam tak payahlah kena kut spread sangat kan. Entry je lah kat kawasan situ. Macam ni memang tak akan kena. So agak-agak dia dah pull back tu, kita akan ambil waktu dia pull back lah untuk sell. Dia turun. Dia scalping tadi, tapi turun banyak pula, 50 pip.
So pair apa lagi GJ ke GU? Tak ingat lah. Tapi yang belakang tu cikgu dia ni dia macam tak jadi Ini belakang sikit. yang mana? Yang ni. Ni. Bawah tu. Ni kira Harami punya ni signal juga kan? Oh ni. Oh, okey. Ni antara setup yang tak jadi dah, tak valid. Tapi dia macam ni itulah setup ada yang tak jadi kan. Kalau macam ni contoh okay, dia Harami, dia makan kanan. So sepatutnya kita akan tunggu confirmation kat sini dan dia break. So sepatutnya sell lah kan. Tapi dia fly. Dia buat engulfing solid set, solid buy. So buy je lah. Ni kan engulfing solid buy. Oh, okay. Kat loss yang tu kita tukar buy. So okay ni faham kan? Okay. Sebab apa reason dia tak jadi? Mungkin sebab sideway kot. Sideway banyak sangat sini kan. Sideway kan high risk sikit nak entry. Time frame tak kisah ke? Tak kisah boleh. Kita pakai time frame kecil, scalping lah. Jangan nak time frame kecil tu jangan hold lah. Takut dia break cepat kan. Atas bawah pergi jauh laju sangat. So tengok lagi lah kalau ada dekat H4 setiap time frame lah. Sini Cikgu nak tanya. Kalau nak makan jauh main H1 ke atas je lah. pakai H1 ke atas lah. Kalau siapa suka scalping, rasanya ni atau yang tersesuai lah untuk diorang pakai. Kalau macam ni Cikgu yang SNR tu cikgu kan? Maksudnya kalau TP untuk sell, kita ambil dekat support momentum lah support lah. Kita cari support momentum. Dekat maknanya kalau buy, TP buy kita cari dekat resistance punya momentum. Betul tu. Okay. Thank you. Okay. So cikgu, ni time frame 30 sampai M5 boleh guna cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kita cari tapi scalping lah, tak boleh nak hold lama sangat. Okay, siapa yang nak panggil tu? Okay, jap. Saya cari kat atas lah. Kalau ni, dia macam tak berapa clear lah. Ni M5 kan. So, kalau macam ni dia buat Harami. Okay, Harami kan. Confirmation dia makan candle Harami ni. Body kan. So, makin dekat situ, kira makin dekat confirmation ni lah untuk kita sell. Sebab ni M5. M5 kecil sangat. So boleh sell dekat sini. Area situ sell lah. So jauh pula jundam dia. Tapi kalau saya M5 ni saya scalping je. Unless kalau tengok H4 tiba-tiba H4 buat engulf sell ke kat situ kan. Kat atas ni kot. H4 macam tu lah. H4 tak nampak apa sangat. Tapi nampak lah yang cara nak marking semua tu tahu faham kan. Yang penting dapat idea tu, try lah apply esok. So mana tahu nanti dapat cara yang boleh improvekan lagi ke, bagi tahulah yang kat group. Candle yang ketiga tu macam mana dia kena panjang? Candle yang ketiga kena makan yang Harami punya. Makan kiri Kalau macam ni, okay jap, cari yang fake out yang fail lah, yang fail. Okay, yang ni dia dah bagi hint ni adalah Harami. Tapi next candle dia tak makan Harami punya candle. Sepatutnya bullish ni kena makan lah bearish ni. Tapi dia jundam bawah, so tak valid lah. Sebab tu kita kena ada candle confirmation. Sebab kita dah ada hint untuk buy. Tapi tak ada confirmation, dia boleh jundam lagi macam ni. So sini dia buat lagi confirmation. Dia bagi hint untuk buy. Tapi dia tak break pula sini. Dia break banyak sangat candle. So kita tak nak banyak, kita pakai 3 cukup lah. 3 tu dah okey dah. So ni tak ada setup. Sampai kat sini baru ada dekat bawah sikit. Okay, ni candle Harami. Dia makan kan. Okay, lepas dia makan, candle sebelah kanan dia break candle Harami punya body. So kita akan fokus dekat candle Harami yang punca yang break Harami tu. So tariklah 50%. Biasa 50% macam tak kena lah. So agak-agak macam di retracement tu entry je lah. Nak dekat-dekat 50%. Ataupun mungkin entry kat atas sikit je. Kita kira lah risk and reward kita berapa. Dalam zone ni F15 berapa zone about 14 pip. So takkan takut nak hold dalam 14 pip. Boleh lah kalau dia retrace je boleh entry sikit-sikit. Okay, clear yang ni kan? Clear cikgu, clear. F15, F15. Kalau time frame besar dapat lagi lah dia punya candle dia cantik kan.
Okay, ada soalan tak sebelum kita habiskan? Sebab ni dah bagi idea, so korang boleh pakai lah esok, start daripada esok. Di video saya share. Apa dia? Cikgu nak tanya, kalau macam nak cari setup untuk intraday, macam mana cikgu nak cari kat time frame berapa Time frame H4 kat atas lah, lagi recommended. Sebab H4 kita boleh makan 20-30 pips kat atas. Oh, okay. Intraday tu maksudnya nak kejar berapa pips tu intraday apa? Tak, macam kita cari setup pagi sebab kan kerja kan. So macam ingat ada masa sampai pagi tu ingat cari setup and then kita swing je lah. Okay, swing tu nak swing tu kadang kena, yelah nak swing tak semua orang boleh swing, kena kental sikit lah nak swing. So cari setup catch 4 kat atas lah untuk swing. Oh, okay. Tapi Cikgu. kena jaga jaga kalau nak swing sebab takut nanti Swing modal kena keras. kena kental lah. Takut nanti bila nak sell macam kita target ni macam nak sell swing lepas tu sell dah kita tak sedar pula tengah floating. So make sure kalau nak swing tu jaga je, biar je kalau dia float kita tak terasa sangat. Oh, okay. Kalau macam kita Cikgu, ni untuk scalping kan? boleh hold boleh, tak masalah. Scalping boleh, hold boleh. Ini macam scalping paling senang lah nak treat teknik ni. Kalau hold dalam H1 ke atas, boleh lah hold lebih dalam 20-30 pips ke atas. Tengok pair apa yang ganas kan, gold dapat pakai lebih. Pair yang major pair ni biasa-biasa je. Okay Cikgu, kalau NU sekarang boleh tak sell? NU? Oh ni Time frame apa? NU H4 H4 H4, wish tak ada setup. Sekejap kita zoom sikit, tak nampak. Tak boleh lagi. Biar dulu biar dia buat dulu Kalau ni pun memang candle harami, tapi dia tak break, dia tak ada confirmation. So tu biar. Okay. Engulfing pun tak ada. Kalau ada pun ni macam engulfing sell tapi macam kecil sangat, dah tak berapa solid. Kecil sangat. Kita nak candle panjang lah, at least panjang baru nampak macam situ engulfing solid sell, dia ada momentum. Kalau kita buka line chart nampak momentum. Sebab kalau Tengok yang apa dia? Yang bawah sikit tu, yang dekat anak panah tu. Ni. Tu bukan harami Ni. Tadi. Mana? Situ. Sini. Okey, situ dia memang harami, tapi dia tak. Sini kan harami untuk sell, hint untuk sell kan. So kita makin body dia. Bukan depan dia. Jap, mana depan dia? Merah makan. Okey, jap. Ni untuk buy. Ni floating sakit sikit lah ni pair apa NU So sepatutnya kalau macam ni, dia dah makan ni. Dia buat harami. Then ni harami buy. Betul lah buy. Okay, sampai sini kita makin yang candle buy tu kan. So dia break kan, dia float kan. Ni kena macam fake out lah ni. Sakit sikit lah. Okay, dah kena SL lah kalau dia break. Tapi sampai sini dia naik balik. So sayang lah setup macam ni. Ni antara fail setup lah. Tapi make sure tak boleh berharap, tak boleh terlalu yakin ke Betul, tak boleh overconfident lah. Tapi kita kena alert lah. Kalau nak buy dekat low. Make sure buy kat low lah. Sebab apa kita nak buy bila dah tengah naik. Price dah tengah naik tinggi kan NU ni. So kalau macam saya ajar SNR momentum tu, kita akan cari retracement untuk sell pula. Kira pertukaran trend. Kalau daripada bawah dah pergi kat sini, tempat yang kita nak buy tadi, mana kat sini yang fail tu, dah pergi 300 pip. So takkan kita nak teruskan untuk campur lagi buy 300 pip lebih kan. Mungkin dia akan cari pertukaran trend untuk sell pula. Bila naik tinggi, apa yang kita cari sell. Tu paling safe lah. Sebab momentum dia nak naik tu dah kurang dah. Sebab dia dah naik 300 pips. So dia dah makan 400 pips lah kalau paling sini. Tu sayang lah. Macam kalau nak cari buy tu macam high risk lah. Momentum dia tak berapa kuat. Unless kalau USD tu memang terlalu lemah, tu memang fly lagi lah. Okay, clear lah yang tu Clear je. Okay tau.
Apa-apa boleh PM dalam group lah. So far harap korang faham lah. So esok boleh apply. Selain pakai yang grafik, dia ada apa nama nak letak candle ni? Tak tahu nak letak nama apa. Adamis. Apa Candle tadi? Harami. Harami Harami lah. Harami. Candle Mat Legend ke? Harami apa je lah. Harami solid ke. Okay ke? Harami Mat Legend ko. Ikutlah. Okay lah. Terima apa Roger group. Okay, saya pergi dulu. Okay. Sekejap lagi lah. Okay, Okay, terima kasih Ego. ya sama. Okay, Assalamualaikum. Terima Salam. kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum. Cikgu. Berapa orang? Hmm.